Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita salat berjamaah, dapat kita duduk sebentar di rumah Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayat Allah, dan kita mengharapkan agar kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang salat berjamaah subuh di masjid, duduk sebentar sehingga waktu syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat, dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Pahala yang begitu besar dengan usaha yang begitu mudah, iaitu kita duduk sebentar selepas subuh sampai syuruk. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ganjaran tersebut. Dan kita juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, tidak berkumpul seorang pun, satu kaum dalam rumah Allah lalu dia membacakan padanya kitab Allah. Yatluna kitab Allah, dia baca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dia mentadarus atau mempelajari ayat-ayat itu sesama mereka. Illa, kecuali, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke atas mereka ketenangan. Wa haffathumul malaikah, akan datang malaikat dan memayungi mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, akan diselubungi dengan rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka dengan bangganya. Allah sebut nama-nama mereka kepada para malaikat yang ada di sekitar Allah Azza wa Jalla, yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka itulah kelebihan berdamping dengan Quran, dan itulah juga kelebihan orang yang duduk di masjid, duduk lama di masjid, dan itulah juga kelebihan orang yang membacakan kitab Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan orang-orang yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan baca muka surat yang terakhir, tinggal lagi 2 surah yang terakhir. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat habiskan, dan kita akan sambung pula pada surah-surah yang lain. Ini sebagai mengambil keberkatan juga dari surah Al-Ikhlas yang kita baca semalam, maka kita ulang sekali lagi bacaannya dari Qul huwallahu ahad sampailah Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita merafakkan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pencipta, pentadbir yang memiliki segala sesuatu di alam semesta. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah juga pada Tuhan yang satu-satunya yang wujud, satu-satunya tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan yang tidak ada sesuatu pun sebanding setara dengannya. Itulah Allah Al-Ahad, As-Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semalam kita dah baca surah Qul huwallahu ahad. Kita sebut tentang kelebihan dia, kita sebut tentang agungnya dia, dan kita sebut tentang bolehnya merawat diri dengannya. Dan sebenarnya makna dia tu sangat besar. Makna dia sangat besar. Ada satu perkara yang kita tak sempat nak sebut semalam, berkaitan dengan Qul huwallahu ahad, iaitulah apabila Allah menafikan dari dirinya anak, Allah sendiri menafikan dari dirinya anak, maka sangat-sangat tidak wajar seorang manusia
mendakwa bagi Allah itu ada anak. Allah sendiri nafi, lam yalid wa lam yulad. Tiba-tiba ada golongan manusia yang mendakwa Allah memiliki anak. Maka sangat tidak wajar dan sangat-sangat besar perkara itu. Seorang Muslim akan melihat orang-orang yang mendakwa dengan dakwaan sebegitu dengan pandangan yang sangat-sangat benci kepada dakwaan tersebut. Dan tidak wajar seorang Muslim tiba-tiba kalau ada orang lain merayakan perayaan sambutan kelahiran anak Tuhan, tiba-tiba dia turut menyertai perayaan tersebut. Kita dah sebut dalam tafsiran surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Iaitu kita tidak akan bersama dengan apa jua ibadatnya orang kafir, sebagaimana mereka juga tidak akan bersama dengan ibadatnya orang Islam. Kalau ritual biasa pun berat dah, tiba-tiba dakwaan Tuhan memiliki anak sangat dahsyat. Yang dakwa Allah memiliki anak ni ada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama yang paling famous ialah kumpulan Nasrani, orang-orang Kristian. Di mana orang Kristian mendakwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Dalam Bible bahasa Inggeris dipanggil apa? Begotten son. Maknanya anak kandung. Bukan biasa-biasa. Mereka anggap Nabi Isa tu anak Tuhan betul. Hasya wa kalla, maha suci Allah daripada dakwaan tersebut. Golongan yang kedua mendakwa Allah ni ada anak ialah golongan Yahudi. Mereka kata Uzair anak Tuhan. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Yahudi kata Uzair anak Tuhan, anak Allah. Nasrani kata Isa anak Allah. Yudzalika qawluhum bi afwahihim. Itulah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka yang jahat. Yudahi'una qawla alladhina kafaru qatalahumullah. Allah Ta'ala kata, moga-moga Allah membunuh mereka, mematikan mereka. Marahnya Allah ke atas dakwaan tersebut. Malah disebut dalam surah Maryam, Allah Ta'ala kata, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka berkata Allah ni ada anak. Golongan yang ketiga ialah golongan musyrikin. Golongan musyrikin ni dia kata apa? Malaikat itu anaknya perempuan Allah. Golongan musyrikin dulu mereka kata Allah ni memiliki anak, malah anak perempuan, iaitu malaikat. Maka ini semua dakwaan-dakwaan yang sangat tidak patut bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kata wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka dakwa Allah ni ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah datang dengan dakwaan yang sangat besar. Ini bukan dakwaan biasa-biasa, ini dakwaan yang sangat besar. Orang Islam bila dengar dakwaan ni sepatutnya hati dia ni marah. Pasal apa? Pasal dia telah mendakwa sesuatu yang batil terhadap Tuhan. Kita dengar tak ada apa-apa, tapi Allah sebut
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Hampir-hampir langit itu terbelah. Langit hampir terbelah atau jatuhnya langit. Wa tanshaqqul ard, hampir-hampir langit itu pecah. Hampir-hampir bumi itu terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung itu berkecai. An da'u lirrahmani walada, bila mereka dengar dakwaan Allah ini memiliki anak, punyanya marah langit, bumi, gunung dengan dakwaan tersebut, hampir-hampir pecah. Jadi tidak wajar orang Islam relax. Lepas tu orang tu sambut Merry Christmas, dia pergi Happy Merry Christmas. Tak wajar. Pasal orang tu mendakwa Allah ada anak. Bukan kita nak bergaduh dah, tapi kita ni patut sensitif terhadap agama kita sendiri. Lakum dinukum waliyadin, dia nak sambut ikut dia lah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita sebagai orang Islam, jangan sekali-kali menyertai perayaan mereka, jangan sekali-kali mengucapkan tahniah kepada mereka. Kerana Allah Tuhan kita kata, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu stand yang perlu ada pada kita. Bukan isu main-main seronok pakai topi Santa Claus, pergi kat mall-mall tengok pokok pine, ambil we wish you a Merry Christmas. Dia sedang kata Tuhan ada anak, kita boleh happy. Kalau ayah kita orang kata ada anak, hak dia tak ada, macam mana? Tiba-tiba orang kata, pakmu ni mu ada anak berapa adik-beradik? Aku ada 4 adik-beradik. Mu tahu tak ayahmu ada anak seorang lagi? Kok mana pula? Setahu kita, ayah kita tak pernah lagi nikah 2. Mak kita je hak nombor 1 tu. Contoh. Bila dia dakwah ada anak seorang lagi ni, sama ada dia dakwah benda buruk terhadap ayah kita, ataupun ayah kita tak bagi dakwah. Kalau kita kata tahu ayah memang tak ada anak, mak seorang lagi, mari mana anak ni? Marah kita pasal apa? Mu dakwah ayah aku buat benda tak betul. Kalau ayah pun kita marah, tiba-tiba Allah Tuhan kita, patutlah langit, bumi, gunung hampir-hampir pecah, terbelah dan berkecai disebabkan perkataan ini. Siapa yang sebut ni? Allah sebut dalam surah Maryam. Okey? Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Kata Allah, tidak patut bagi Allah untuk memiliki anak. Okey? Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahada asbaru ala adha sami'ahu min Allah yaj'alunahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada orang yang lebih sabar dari Allah. Tidak ada seorang pun lebih sabar dari Allah. Macam mana tu? Mereka mendakwa bagi Allah ada anak, tapi Allah tetap memberi rezeki kepada mereka dan Allah memberikan kesihatan kepada mereka. Atas dunia lah. Hari akhirat nanti beratlah. Orang yang dakwa Tuhan yang ada anak berat. Tapi atas dunia ni Allah tu tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Orang kata pada Allah macam mana pun, Allah tetap bagi rezeki kepada dia, Allah tetap bagi kesihatan dan kesejahteraan kepada dia. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena ambil peduli benda ni dan kita kena ambil sensitif.
Kita kena ambil sensitif kepada dakwaan Allah memiliki anak. Kerana bagi kita Allah Al-Ahadu As-Samadu Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masuk kepada dua surah yang terakhir yang disebut sebagai Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhataini ini dua surah yang menjadi pelindung. Mu'awwidhataini daripada kalimah a'udzu, a'udzu. A'udzu ni maksud aku berlindung. Jadi dikenali surah ni dua, Al-Falaq dengan An-Nas, dengan dua surah yang melindungi manusia. Al-Mu'awwidhataini. Mari kita panggil tiga qul pasal gabung dengan qul huwallahu ahad. Kita tengok kepada qul tu, qul. Kita tengok qul. Tiga qul. Empat qul. Kalau empat qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Empat qul. Kita tengok pada qul tu. Pasal kita nak ambil qul nama dia. Tapi dalam agama, dalam tafsir, dua qul hak akhir ni ada nama khas. Nama dia Mu'awwidhataini. Dua surah yang melindungi. Dua surah yang melindungi. Di mana dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qat." Tidakkah kamu lihat, kata Nabi kepada Uqbah bin Amir, tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang turun pada malam ini yang tidak pernah dilihat seumpamanya sebelumnya? Apa surah tu? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad pula, juga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu kepada dia, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, ala uallimuka surataini min khairi surataini qara'a bihima an-nas." Hendakkah aku khabarkan kepada kamu dua surah yang merupakan dua surah yang terbaik yang dibaca oleh manusia. Dua surah yang terbaik dibaca oleh manusia. Uqbah bin Amir, sahabat Nabi ni kata, "Bala ya Rasulullah." Naklah ya Rasulullah, aku naklah. Lalu fa'aqra'ani, kata Uqbah, Nabi pun baca ke aku, "Qul a'udzu birabbil falaq" dan qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian waktu solat, Nabi pun jadi imam, Nabi baca dua surah tu dalam solat. Selepas solat, Nabi jumpa sekali lagi Uqbah bin Amir, sahabat Nabi ni. Nabi kata, "Kaifa ra'aita ya Uqaib? Iqra' bihima kullama nimta wa kullama qumta." Bagaimana keadaanmu wahai Uqbah? Bacalah dua surah ni setiap kali nak tidur dan setiap kali bangun dari tidur. Jadi Nabi pesan, nak tidur pun baca surah ni, bangun daripada tidur pun baca surah ni. Pasal surah ni adalah insurans kita, insurans. Kalau kita insurans ni perlindungan lah. Kalau orang takaful ni, insurans ni perlindungan lah.
Tapi insurans orang Islam yang lebih utama ialah ni, berlindung dengan Allah. Insurans manusia tu dia cover kemalangan, dia cover benda-benda gitulah. Tapi insurans Allah Ta'ala dia cover habis semua subi, termasuklah daripada sihir dan gangguan syaitan. Nanti kita akan baca makna dia. Cuma ni kita nak baca kelebihan surah. Okay? Kelebihan surah. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, selain daripada tadi riwayat Imam Muslim, dia adalah surah yang tidak pernah turun sepertinya. Antara kelebihan dia, dalam riwayat Imam Ahmad, sebaik-baik dua surah yang dibaca oleh manusia, dan Nabi pesan bacalah waktu nak tidur, bacalah juga waktu bangun dari tidur. Riwayat yang ketiga dari Imam An-Nasa'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna an-nasa lam yata'awwadhu bimithli hadzaini qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia tidak ada yang melindungi diri mereka lebih baik daripada dengan dua surah ni. Tak ada perlindungan yang lebih baik untuk manusia daripada dua surah. Okey? Daripada dua surah ni. Sehingga Imam Malik rahimahullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sakit, kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsi bil mu'awwidhatain wa yanfuth. Nabi ni bila dia sakit, dia akan baca dua surah ni dan dia tiup. Nabi sendiri bila sakit dia baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan dia tiup pada tubuh dia. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila bersangatan sakitnya Nabi waktu Nabi nak wafat, Nabi dah tak larat sungguh dah, Aisyah ambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku baca kepada Nabi al-mu'awwidhat, surah-surah yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah baca, Aisyah tiup pada tangan Nabi, dan Aisyah sapu tubuh Nabi dengan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarnya kelebihan surah ni. Sehingga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi diri dari ain, penyakit ain jin dan ain manusia. Bila turun dua surah ni, maka Nabi meninggalkan, aku panggil doa-doa, ataupun Nabi meninggalkan berlindung dengan selain dari dua surah ni. Jadi Nabi baca pagi pun hak ni, Nabi baca petang pun hak ni, dan adalah zikir-zikir hak tambahan yang kita sebut tadi. Tengok ayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melazimi dua surah ni pada waktu pagi, waktu petang, dan juga waktu nak tidur. Pagi itu bangun daripada tidur lah. Okay? Jadi ini adalah sunnah yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sangka remeh, ya Allah, 3 qul ya, qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kita anggap lekeh yang biasa aja. Tak ada ke zikir lain? Kadang-kadang orang kita ni dia nak hak benda pelik-pelik. Dia nak hak pelik-pelik. Padahal hak depan mata dia ni, Allahu Akbar, sangat besar kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak payah zikir hak pelik-pelik. Baca 3 qul ni besar dah fadilat ni. Baca 3 qul ni besar dah fadilat ni. Dan kadang orang mari dengan lafaz-lafaz zikir yang dia rekod sendiri, yang dia tulis sendiri, dianggap zikir ni power pasal ayat dia bombastik. Tapi sebenarnya hak Allah Ta'ala waktu turun itulah yang paling power,
kerana dia datang dari Allah, Tuhan pencipta sekalian alam. Ni ada baca bismillah. Apa? Bismillah gapo istilah dia? Ada baca kaf 40 lah. Ada macam-macam amalan-amalan hak pelik-pelik ni. Dia bagi nama kaf 40 bismillah hak 9 ku gapo tak ingat dah saya pun. Tapi sebenarnya kalau kita tengok amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ringkas, mudah dan very powerful hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hak Nabi lah yang paling Nabi ketahui dan dia ni terima daripada Allah Subhanahu wa taala secara wahyu. Jadi kalau orang ajar zikir pelik-pelik tak payah. Okey, baca hak ni 3 qul pagi, petang, nak tidur baca, ayat kursi baca, selepas setiap solat baca. Nah, lepas solat fardu pun baca. 3 qul cukup. Nak tambah lagi ayat kursi, nak tidur amanah Rasul. Nak tambah lagi zikir pagi petang, doa hak tu. Esoklah kita baca insya-Allah. Hari ni kita habiskan surah ni, esok kita baca zikir pagi petang, terjemahan dan juga kelebihan dia. Ni insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun dari sudut makna, okey, adapun dari sudut makna, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Bila kita melindungi benda ni, aku berlindung dari kejahatan semua makhluk yang Allah ciptakan. Tak terlepas dah, semua perkara. Disebut oleh Al-Hasanul Basri, kita maksud ni kita melindung diri daripada neraka Jahannam, termasuk dalam ayat ni. Melindungi diri daripada iblis, termasuk daripada ayat ni. Melindungi diri daripada anak cucu iblis, zuriat dia, termasuk dalam ayat ni. Dan segala keburukan yang ada di dunia ni, tidak ada keburukan melainkan dia sebahagian daripada makhluk Allah. Jadi bila kita qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua yang Allah ciptakan, maknanya kena berlaku. Okey, kena berlaku dah. Ayat pendek tapi menyeluruh, habis semua. Semua bentuk kejahatan termasuk dalam ayat ni, dan kita melindungi diri daripada semua kejahatan tersebut. Okey, musibah malapetaka ke, banjir ke, gempa bumi ke, ribut ke, taufan ke, kemalangan ke, musibah mana, orang nak rampok ke, orang nak curi ke, orang nak apa ke, semua termasuk dalam min syarri ma khalaq. Pendek tak? Pendek, tapi dia punya ayat menyeluruh habis. Aku berlindung dengan Allah, Tuhan yang memiliki subuh, dari kejahatan semua yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Apabila telah gelap gelita. Okey, disebut oleh Ibnu Zaid, malam ni apabila gelap gelita, datanglah perkara-perkara yang ada padanya kejahatan, seperti wabak-wabak ni. Wabak-wabak ni dia turun di malam hari. Wabak penyakit ni turun di malam hari. Batu kita ni kalau gelas dekat rumah tu, sunnah Nabi tak bagi kita tinggal gelas terbuka macam ni. Kalau nak minum air malam ke, jangan terbuka macam ni. Kita telukupkan gelas, simpan dalam keadaan telukuk macam tu. Ataupun kalau kita tak nak juga telukuk macam ni terbuka, kita ambil sesuatu kita letak atas dia. Ini sunnah Nabi ajar. Sebab apa Nabi kata?
Ada satu malam dalam setahun yang wabak turun pada malam tersebut. Dia tidak akan tengok mana-mana gelas yang terbuka, melainkan dia akan gelas atau bekas makanan yang terbuka, dia akan masuk ke dalamnya. Lepas tu orang pun letak air, orang pun minum pagi hari tu, maka kena. Jadi sunnahnya Nabi SAW sebut auki siqa'ak. Nabi suruh terbalikkan bekas-bekas minuman. Jadi nak sebutnya ada di malam hari benda-benda yang turun yang kita tak nampak. Disebut dalam tafsir ni wa kanatil asqam wat tawa'in takthuru 'inda wuqu'iha wa tartafi'u 'inda tulu'iha. Berkata orang Arab, okey, pada malam hari pertama bintang-bintang adanya bintang yang jatuh, dan kemudian penyakit-penyakit juga serta ta'un akan banyak berlaku di malam hari. Jadi kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan yang umum tadi, kita khususkan pula kejahatan yang berlaku di waktu malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Daripada kejahatan yang semuanya menjadi makhluk Allah tadi, khususkan lagi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang menghembus pada simpulan-simpulan. Ahli sihir, bila dia sihir sesuatu, dia akan simpul, kemudian dia akan tiup. Dia akan simpul, dia akan tiup. Dan macam-macam cara dia simpul lah. Ada tulis dekat kertas, kemudian balut dengan plastik, kemudian balut. Bila kita tengok kertas tersebut, dia punya tulisan macam-macam. Gambar setan pun ada, gambar macam-macam lah. Ada orang sihir gambar orang betul, kemudian dia cucuk-cucuk dengan jarum, kemudian dia balut plastik pada letak. Maknanya benda tu simpulan-simpulan sihir yang dihembus padanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita melindungi diri daripada simpulan sihir, berlindung dengan Allah. Semalam kita dah sebut tentang macam mana merawat diri dari sihir. Okay? Macam mana merawat diri dari sihir. Maka surah ni salah satu daripada rawatan dia, iaitu min syarrin naffatsati fil 'uqad, melindungi diri dari perempuan-perempuan ahli sihir yang menghembuskan simpulan-simpulan. Okey? Nabi SAW pernah disihir. Semua kita tahu, semalam kita dah sebut. Okey? Dan lain daripada tu, selain daripada baca doa dengan qul a'udzu birabbin falaq dan qul a'udzu birabbin nas ni, ada doa juga lain yang Jibril alaihi salam dia datang meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak tahu tak apa ruqyah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi kena sihir? Nabi kena sihir, Jibril datang ruqyah. Selain daripada Nabi baca apa tu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, Jibril alaihi salam datang meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, "Ishtakaita ya Muhammad?" Kamu sakit ke wahai Muhammad? Nabi kata, "Ya." Lalu Jibril pun baca, "Bismillahi arqika min kulli da'in yu'dhika wa min syarri kulli hasidin wa 'ainin Allahu yushfika." Allah yashfika. Bismillahi arqika min kulli da'in yu'dhika wa min kulli syarrin wa min kulli 'ainin hasidin Allahu yashfika. Itu dengan nama Allah aku ruqyah kamu dari segala penyakit yang menyakiti kamu,
dari segala orang yang hasad dan penyakit ain, semoga Allah menyembuhkan kamu. Itu ruqyah Jibril baca. Kalau kita sakit boleh baca ruqyah. Dan ada lagi satu hadis riwayat Imam Muslim, baca bismillah a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Itu juga doa yang warid, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun cerita Nabi kena sihir telah diriwayatkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan pernah dengar kan cerita Nabi kita sendiri kena sihir? Nabi kita sendiri kena sihir. Ada orang kata kalau macam tu hak Nabi baca tak jadi kan? Sudah. Nabi pun kena sihir juga? Tak. Hak jadi tak jadi ni kerja Allah. Kita melindungi diri dari kejahatan tu usaha kita. Kalau Allah nak dia berlaku, ada sebab dan ada hikmah yang Allah kehendaki. Seperti Nabi SAW berlaku juga pada Nabi sihir. Kenapa? Banyak hikmah. Salah satu hikmah dia nak tunjuk kepada orang betapa Nabi ni, Nabi sendiri pun berhajat kepada Allah. Dan nak tunjuk kepada umat macam mana cara rawatan sihir. Sebab kalau Nabi tak kena, orang kena, orang boleh kata Nabi tak apalah dia tak kena. Jadi dalam agama ni, bila Nabi kena, ada hikmah dia untuk Allah ajar kepada manusia macam mana merawat diri dari sihir. Jadi kalau ada orang nak jadikan hujah, jawapan dia Nabi pun kena, maka sebaik-baik cara ialah ikut Nabi. Baik. Riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, Rasulullah ni dia kena sihir sehingga dia nampak seakan-akan dia mendatangi isteri-isterinya padahal dia tidak buat apa-apa. Dia kena sihir sehingga Nabi seolah-olah nampak dia bersama dengan isteri dia padahal dia tak buat apa-apa. Qala Sufyan, wa hadha ashaddu ma yakunu min as-sihr. Berkata Sufyan yang meriwayatkan hadis ni, ini adalah sihir yang termasuk paling kuat. Lalu kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, a'alimti anna Allah qad aftani fi mastaftaituhu fihi. Ya Aisyah, mu tahu tak Allah dah jawab kepada aku apa yang aku minta jawapannya dari Allah. Nabi duk doa, Nabi duk berlindung diri dengan Allah. Akhirnya Allah bagi jawapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, telah datang kepadaku dua orang lelaki. Seorang duduk di kepala, seorang duduk di kaki. Lelaki itu malaikat lah. Kemudian waktu Nabi sakit tu, berkatalah malaikat yang duduk di kepala, kenapa pula lelaki ni matbub? Orang ni kena sihir ni. Kata malaikat tu, orang ni kena sihir ni. Jawab di malaikat seorang lagi, siapa yang sihir dia? Jawab malaikat tu, Labid bin A'sam, rajulun min bani Zuraiq, halifun lil Yahud. Yang sihir dia ni seorang lelaki, nama dia Labid bin A'sam, daripada Bani Ruzaiq, di mana kabilah ni ada ikatan perjanjian dengan Yahudi, geng Yahudi, sekutu Yahudi. Kana munafiqan, dan lelaki tersebut adalah munafik. Qala fima, dia kata dia sihir dengan apa? Fi mushtin wa musyatatin, pada sikap dan perkara-perkara yang ada pada dia. Qala wa aina, mana dia letak tepat dia? Malaikat tu kata, fi juffin tal'atin zakar,
tahta ra'ufatin fi bi'ri Dharwan. Dalam lubang satu tempat dekat telaga Dharwan. Qalat fa'atal bi'ru hatta istakhrajahu. Lepas daripada berlakunya peristiwa tersebut, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pergi ke telaga yang disebut oleh malaikat. Nabi pun buka jumpa dalam telaga tersebut. Padahal dia dah tutup dah. Tapi jumpa, qala hadhihi al-bi'ru allati urituha wa ka'anna ma'aha nuqa'atul hinna wa ka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Inilah telaga yang aku diperlihatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang air dia, dan Nabi kata seakan-akan nakhlaha, kurma ada atas dia tu ru'usus syayatin, kepala syaitan. Qala fastakhrajaha qalat faqultu ala tanasharta qala ama Allahu qad syafani wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi syarra. Okey, akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan dia. Nabi kata Allah telah menyembuhkan aku. Allah telah menyembuhkan aku. Itulah peristiwa Nabi kena sihir. Nabi kena sihir. Akhirnya Allah bagi kesembuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, qul a'udzu birabbin nas, pula ayat dia bermaksud aku katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Malikin nas, raja yang menguasai seluruh manusia. Ilahin nas, Tuhan yang berhak disembah oleh seluruh manusia. Dalam surah ni ada 3 puji Allah Ta'ala sebut pada dia. Pertama kalimah Rabb, Rabbin nas. Yang kedua kalimah Malik, Malikin nas. Yang ketiga kalimah Ilah, Ilahin nas. Semua ni adalah merujuk kepada Allah. Allah tu Rabbin nas, Allah tu Malikin nas, Allah tu Ilahin nas. Rabb maksud dia yang memiliki. Maknanya Tuhan ni dia memiliki manusia. Malikin nas, raja yang menguasai. Raja yang menguasai. Dia yang berkuasa nak buat apa saja pada manusia. Yang ketiga Ilahin nas, raja yang disembah atau Tuhan yang disembah. Maknanya manusia ni hanya layak dan boleh sembah Allah, dia tidak boleh sembah selain dari Allah. Setelah melindung dengan nama-nama Allah dan juga dengan sifat-sifat Allah, dengan tauhid, bahasa kita tauhid, maka Allah pun ajar kepada kita nak berlindung daripada apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang bernama Al-Khannas. Jadi kita melindungi diri dengan Allah daripada gangguan syaitan. Daripada gangguan syaitan. Dan syaitan Al-Khannas ni ialah syaitan yang senantiasa duduk dengan manusia, yang dipanggil sebagai qarin. Qarin ni ialah syaitan yang berdamping dengan manusia. Nama dia Al-Khannas. Nama dia Al-Khannas. Dan dia ni duduk tiup. Disebut daripada Al-Mu'tamir bin Sulaiman an abihi, dia kata apa? Ibnu Abbas pun kata Khannas ni syaitan yang duduk bertenggek di hati manusia. Duduk je, duduk jathim, duduk melutut, duduk tenggek di hati manusia. Apabila manusia tu lupa dan lalai, mulalah dia buat onar. Tu syaitan Al-Khannas. Dia duduk dekat manusia dan senantiasa mengganggu manusia. Lalu kita minta perlindungan dengan Allah daripada gangguan syaitan Al-Khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia.
minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan juga manusia. Daripada golongan jin dan juga manusia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka bila kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka kita melindungi diri dari segala bentuk kejahatan, daripada kejahatan jin dan juga kejahatan manusia. Hak kita nampak, hak kita tak nampak, hak kita tahu, hak kita tak tahu, kerana dia duduk dalam umumnya kejahatan segala makhluk yang Allah ciptakan. Baca hak ni insya-Allah, baca ni insya-Allah Allah lindungi, dan inilah insurans kita yang paling utama. Insurans paling utama ialah berlindung dengan Allah daripada segala kejahatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman dalam agama, dan Allah melindungi kita serta ahli keluarga kita daripada segala bentuk kejahatan, segala bentuk sifat hasad dengki, segala bentuk sifat benci dan dendam daripada manusia, kerana kita tak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Orang panggil apa? Rambut sama hitam, hati lain-lain. Kita tak tahu mana orang yang boleh nak buat kejahatan, kita tak tahu. Tapi bila kita melindungi diri dengan ayat-ayat Allah, Allah tahulah macam mana dia nak melindungi kita, kerana Allah Maha mengetahui sekalian ataupun segala sesuatu, dan dialah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Alhamdulillah, tamatlah kita juzuk 30. Yang kita baca tak sampai satu juzuk pun. Kita baca dulu dari Sabbihisma rabbikal a'la, kita baca. Alhamdulillah hari ni habis qul a'udzu birabbin nas. InsyaAllah besok kita tak mula lagi sambungan tafsir. Esok harapan saya InsyaAllah kita baca tentang zikir pagi dan petang. Buku yang kita bagi itu, kita nak baca makna dan kelebihan dia, supaya kita tahu sebagaimana kita tahu hari ni qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Kelebihan dia, biar kita tahu kelebihan juga zikir pagi dan petang. Yang nanti kalau pun tiba-tiba ada hari tak ada kuliah subuh kita ni, sama ada kuliah ni cuti, memang akan cuti pun lepas daripada ni insya-Allah. Kita cuti sebab saya kebetulan ada urusan di Johor nanti minggu depan. Kemudian cuti sekolah pula seminggu lepas daripada tu. Mungkin kita cutilah panjang sikit. Tapi walaupun tak ada kuliah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, boleh baca zikir pagi tu, zikir pagi dan petang. Esok kita cuba baca dan kita tahu kelebihan dia, supaya kita nampak yang utama ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sebut esoklah panjang lebar tentang zikir pagi dan petang. Bawa buku hak ambil tu belakang, insya-Allah hak tak ada lagi, dan kita juga ada nuskah PDF. Nanti saya pun tak tahu nak share kat mana. Nanti mana-mana ada grup masjid ni dan mana-mana grup yang ada, kita boleh ambil PDF punya, tengok kat telefonnya insya-Allah. Dan mungkin boleh share juga secara online, sahabat-sahabat kita yang ikut online boleh share secara online, kita tengok insya-Allah. Besok kita baca zikir pagi dan petang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.